Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini dapat kita bersama. InsyaAllah pada malam ini saya akan sambung perbincangan kitab Sunan An-Nasa'i pada bab yang ataupun kitab yang ke-9, iaitu Kitabul Qiblah. Kitab seperti mana yang kita sedia maklum, dalam bahasa Arab itu tajuk induk, tajuk induk. Jadi bab pertamanya menghadap kiblat. Sebenarnya bab pertama tu sepatutnya dia berada sebelum hadis itu tersilap sedikit, sepatutnya bab pertama tu dia berada atas pada hadis yang ke-742 tu. Tak apalah, susunan itu ada sedikit kesilapan. Baik, Kitabul Qiblah. Kitab yang ke-9, Kitabul Qiblah. Imam An-Nasa'i telah mengemukakan satu hadis di bawah bab ini. Hadis-hadis yang disebutkan di bawah Kitabul Qiblah memuatkan hukum-hukum yang berkaitan dengan kiblat. Perlu diketahui bahawa bab-bab berkenaan kiblat yang terdapat di bawah kitab, yakni tajuk induk, ini telah pun disebutkan hadis-hadisnya dengan lengkap pada bab 22. Hadis 488 dan hadis 489. Tu boleh rujuk semula lah. Saya pun tidak buat lampir raya, itulah boleh rujuk semula. Maksud hadis-hadisnya dengan lengkap maknanya hadis itu lengkap dengan sanad. Lengkap dengan sanad. Bab 23 hadis 490, 491 dan 492. Dan pada bab 24 iaitu hadis 493. Jadi kalau kita perhatikan selepas ini, hadis-hadis yang dikemukakan dalam Kitabul Qiblah ini sebenarnya hadis yang sama. Hadis yang sama. Baik, saya baca dulu kemudian kita rujuk lampiran satulah selepas ni. Imam An-Nasa'i menyebutkan hadis-hadis berkenaan dalam tajuk-tajuk sebelum ini sebagai penjelasan ringkas bersesuaian dengan tajuk kefarduan salat dalam Kitabus Salah. Kitabus Salah itulah lampiran muka surat 2 itu. Boleh tengok di situ dalam Kitabus Salah, pada bab yang ke 22 tu, babu fardhis salah, babu fardhil qiblah. Dia sebut situ. Tapi itu di bab, bukan kitab. Itu bab tu, babu fardhil qiblah. Itu bukan kitab, bab. Tapi di bawah Kitabus Salah. Maknanya sebut itu sebagai ringkasan saja. Oleh kerana menghadap kiblat ni termasuk dalam perkara yang fardu. Sebab dalam konteks mazhab Syafi'i ni, fardu ni maknanya sesuatu yang kalau tidak dibuat tidak sah lah, macam syarat sah lah. Manakala beliau menyebutkan pula di sini dalam Kitabul Qiblah ini kerana kesesuaian dengan tertib kitab, yakni tajuk induk yang berkaitan dengan salat dengan diiringi kitab awqat. Selepas sebut Kitabus Salah tu Kitabul Awqat, Kitabul Azan, Kitabul Masajid, kemudian Kitabul Qiblah. Sebab maknanya menghadap kiblat ni dia bukan sekadar bab, tapi dia kitab. Mana perkara yang besar, perkara yang besar. Imam An-Nasa'i telah perincikan perbincangan dalam Kitabul Qiblah dengan memuatkan 25 bab pecahan tajuk besar kitab. Sila lihat lampiran 2. Lampiran 2 tu dia
lampiran 2 tu sepatutnya kalimah tu terdapat pergi pada muka surat 3. Kalau lihat lampiran 2 tu, ni hak kita nak belajar lah, kita nak bincang lah dalam kitab yang ke-9 ini, Kitabul Qiblah itu. Kalau kita perhatikan daripada bab pertama sampai bab 25 tu, secara khusus bab 1, 2 dan 3 itu hak tu memang bincang secara khusus tentang kiblat. Patut hak lain tu kiblat juga sebenarnya, cuma dia kaitan saja. Hak itulah yang dimaksudkan dalam bab 1, bab 2, bab 3, dalam muka surat 3 tu, hadis-hadis yang dimuatkan dalam 3 bab tu dia telah sebut dah sebelum ni dalam perbincangan Kitabus Salah, dengan lengkap seperti mana yang saya senarakan bab 22, bab 23 dan bab 24 di bawah Kitabus Salah itu. Sudah ada dah di situ dengan lengkap lah. Cuba tengok muka surat 2 tu, lampiran 1 tu, bermula daripada bab 22, 23 dan 24 tu kan. Di situ dia ada semua dah hadis-hadis yang dia akan sebut dalam Kitabul Qiblah. Jumpa tu dah. Itu sebagai peringatan, kukuk timbul tanya-tanya lah, mana ulah tu lah. Perkara pertama yang mesti diketahui oleh seseorang mukallaf apabila mereka hendak mengerjakan salat adalah hukum salat berkenaan. Hukum-hukum pecahan yang berkaitan kefarduan salat, waktu-waktu yang dituntut melakukan salat-salat tertentu. Kemudian mereka perlu mengetahui pula permulaan waktu salat fardu dan disyariatkan pemberitahuan waktu dengan adanya azan. Itu tertib dia tu, susunan yang dibuat mengikut bab tu. Di mana pula mereka hendak melakukan salat fardu berjemaah. Lalu dibincangkan pula isu ini dalam Kitabul Masajid. Dan apabila mereka sudah bersedia hendak menunaikan salat, maka mereka perlu tahu arah kiblat yang merupakan salah satu syarat sah amalan salat itu. Jadi atas kesesuaian itulah maka diulas sebut. Dan kalau kita perhatikan dalam lampiran 2 itu, Kitabul Qiblah itu, walaupun sebenarnya hadis-hadis yang dikemukakan secara khusus tentang kiblat hanyalah bab 1, 2 dan 3. Tetapi kenapa sampai bab 25 tu? Itulah kita nak bincang tu. Sebab kalau kita tengok bab yang keempat, Sutratul Musalli, sutrah musalli. Sutrah ni pun sebenarnya kita nak letak mana sutrah tu? Depan musalli itulah. Depan musalli ni mana arah kiblat juga. Tu mana ada kaitan juga dengan kiblat tu. Sampai bab yang ke-25 lah. Di sinilah yang saya maksudkan Imam An-Nasai perincikan Kitabul Qiblah tu dan juga yang berkaitan dengan kiblat daripada bab 1 hingga bab 25 tu. Sebabnya kalau saya tidak kemukakan lampiran tu, mungkin kita payah nak faham tu, tak nampak tu. Baik, seterusnya kita pergi kepada hadis pertama. Sebabnya di bawah bab pertama ni menghadap kiblat. Jadi hak ni saya tak bincang panjang lah, sebab kita bincang dah dulu dalam hadis yang ke-488 sampai hadis 493. Kita bincang dah tu. Boleh rujuk situ lah. Baik, cuba tengok pada muka surat 4. Hadis yang dikemukakan di bawah bab pertama, yakni istiqbalul kiblah, menghadap kiblat. Kita bacalah sepatah lalu, walaupun sudah baca dah dalam Kitabus Salah dulu kita baca dah ni. Baik, hadis yang ke-742, wa bihi qala akhbarana Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim qala hadatsana Ishaq ibn Yusuf al-Azraq an Zakaria ibn Abi Zaidah an Abi Ishaq anil Bara ibn Azib qala قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فصلى نحو بيت المقدس 16 شهرا ثم وجه إلى الكعبة فمر رجل قد كان صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم على قوم من الأنصار فقال أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وجه إلى الكعبة فانحرفوا إلى الكعبة. Imam An-Nasai dengan sanad yang telah meriwayatkan hadis ini daripada Al-Bara bin Azib. Beliau telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah tiba di Madinah. Beliau salat ke arah Baitul Muqaddas. Baitul Muqaddas ni kita boleh baca dua, Baitul Maqdis pun boleh. Kalau dalam teks tu sebenarnya Maqdis, boleh ubahlah. Tapi boleh juga baca Muqaddas. Hak taklifnya Muqaddis, itu tidak boleh. Jangan baca Baitul Muqaddis, itu salah tu. Bahkan kalau dalam keadaan faham makna i'tikad begitu, ulama kata dia boleh mencederakan akidah itu.
Sebab Baitul, kalau kita kata Baitul Maqdis, mana rumah yang suci. Suci tu maknanya bukan dia menyucikan, dia tu suci. Baitul Muqaddas, rumah yang disucikan. Suci ni ada dalam konteks agama. Kalau kita kata Baitul Muqaddis, yang ulama tak benar kita baca, rumah tu sendiri yang menyucikan. Itu salah. Rumah tu tidak dia yang menyucikan. Sebab tu tidak salah lah kalau baca Baitul Muqaddis. Sama ada kita baca Baitul Maqdis seperti mana dalam teks hadis, ataupun kita baca Baitul Muqaddas. Kalau dulu acak kita dengar orang baca Baitul Muqaddis, tapi sekarang ni alhamdulillah jarang benar ada dengar gitu. Mana faham tu. Sepuluh muhrim lah. Ni muhrim kita ni. Padahal duk tanya Jawi. Ala ni orang tahu dah ni mahram. Moga dia tulis serupa ya. Biniyatul kalimah, kerangka kalimah. Moga tak berubah lagi, kata boleh baca belakang ke mana. Baik. Jadi kata Bara bin Azib, dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni telah tiba di Madinah. Beliau salat ke arah Baitul Muqaddas selama 16 bulan. Mana setahun 4 bulan. Kemudian beliau menghadap ke Kaabah. Bukan seseorang, itu seorang lelaki, itu sebenarnya itu silap ni. Seorang lelaki yang telah salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melalui satu kaum dari kalangan Ansar. Lalu beliau telah berkata, saya telah bersaksi bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menghadap ke arah Kaabah. Lalu mereka terus mengubah kedudukan mereka ke arah Kaabah. Jadi ada satu kelompok di kalangan sahabat Ansar ni, dia tak tahu bahawa telah turun ayat tahwil kiblat itu. Sebenarnya kita bincang panjang lebar dah ni, cuma secara ringkas lah. Kebetulannya ada seorang lelaki tu, dia semaya. Setengah ulama kata tu waktu asar berlaku tu. Dia semaya waktu asar. Jadi makna semasa dia semaya dengan Nabi di masjid Nabi tu, Nabi sudah mengarah ke arah kiblat. Jadi bila dia selesai salat, dia pergi satu kawasan, dia tengok, oh rupanya orang situ maya duk ngadak ke Baitul Muqaddas ni lagi, duk ngadak ke Palestin ni lagi. Dia apa kata, asyhadu anna Rasulullah, saya bersaksi bahawa Rasulullah ni telah paling dah kiblat daripada Baitul Muqaddas ke Baitullah Kaabah ni. Jadi sahabat-sahabat Ansar pun terus paling. Jadi kita kata kalau paling tu imam jadi duduk belakang sekali lah. Kenapa hal ni kita bincang dah sebelum ni. Memang lah bila dia paling gitu, maka tu imam tu dia akan masuk, dia akan bergerak dalam sah tu. Kalau dalam mazhab Syafi'i, salah satu cara kita nak memberi perhatian kepada musallinya, misalnya dalam kih ni, salah satu kalau dalam mazhab Syafi'i, dia buat gini tangan, dia isyarat, mana dia setuh kepala baru dia buat gitu, minta buka lalu Jadi tu imam gitu ni, jadi makmum hadut sah pertama jadi sah belakang. Makmum tak boleh ubah. Biar kalau makmum pakai gitu gak kocap harap. Imam saja dia akan istilah Kelantan belah sah lah. Belah dia masuk jadi duduk depan. Jadi asal ni kalau di imam tidak buat gitu, jadi duduk belakang sekali jadinya. Jadi makmum tu duduk belakang sekali, lepas tu jadi sah depan dia. Dia sebab dia hanya berpaling saja. Tapi imam tidak, dia berpaling dan dia bergerak, dia berjalan pergi ke hadapan sah pertama. Mana sah imam itu jadi berubah. Sah makmum kekal. Cuma bezanya orang yang berada sah akhir jadi sah hadapan, yang berada sah hadapan jadi sah akhir. Itu kita bincang dah lah perkara tu. Baik, bab yang kedua, Al-Halib. Baris bawah tu sebab dia saya tidak sebut tu. Babul halil lati yajuzu 'alaiha. Kalau nak baca hali, kita kena baca bab lah, nak sebut bab. Babul halil lati yajuzu 'alaiha istiqbalu ghairil qiblah. Bab, yakni bab yang kedua lah, keadaan yang harus tidak menghadap kiblat. Imam An-Nasai telah mengemukakan dua hadis di bawah bab ini. Hadis yang ke-743, wa bi qala akhbarana Qutaibah an Malik bin Anas an Abdullah bin Dinar an Ibn Umar qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli ala rahilatihi fi as-safar haitsu ma tawajjahat. Qala Malik qala Abdullah ibn Dinar wa kana Ibn Umar yaf'alu dhalik. Imam Nasai dengan sanadnya telah meriwayatkan hadis ini daripada Ibn Umar. Beliau telah berkata, Rasulullah pernah salat di atas binatang tunggangannya semasa musafir, mengikut arah mana saja binatang itu menghala. Kata Malik, Abdullah bin Dinar telah berkata, Ibn Umar buat gini lah. Ibn Umar juga berbuat demikian. Mana kalau dia musafir, dia mai, dia tak ngadap kiblat dia ikut
dia punya kedudukan unta tu, kenderaan dia bergerak ke arah mana, tak kira dah. Hak ni pun kita bincang dah juga. Ringkasnya kebanyakan ulama kata hak ni salat sunat. Tapi ada juga yang kata salat fardu. Tu khilaf. Tapi kebanyakannya kata salat sunat. Bahkan ramai ulama tidak mengharuskan salat fardu di atas kenderaan. Tetapi hukum mana kita kena ingatlah, yang tidak mengharus tu kalau dalam keadaan selesa. Perincian ada dalam fiqh yang kita bincang sebelum ni, kalau seorang itu sampai ke tempat selamat, dia kena turun untuk salat fardu itu. Ataupun dia sampai ke bandar, kawasan perkampungan, dia kena turun. Kecuali dia mudahnya gini lah kalau kita sebut, oleh kerana kita bincang panjang. Kalau keadaan itu sesuai, selamat, tidak timbul masalah, kita kena berhenti lah. Kena berhenti, kena turun. Supaya kita sekarang ni lah, kita sekarang ni amat tak boleh semayang, pakai tak berhenti. Maya dah kata, maya zuhur, maya satalih, masjid, sebab kedai kopi banyak tempat kita ni. Di kita depan minyak tu pun ada, tak ada masalah. Tu kena berhenti lah. Tak boleh kita nak buat ikut area gitu. Kecuali dalam keadaan yang tengah malam kita kata jam teruk lah. Saya pernah kena. Kalau saya balik Kelantan sampai 23 jam tu, memang kita nak berhenti tak boleh, terpaksa. Kita amat lah. Peruntukan dalam fiqh, walaupun peruntukan itu tidak besar, tapi dalam keadaan tu amat. Nak berhenti tengah malam di lebuh raya, payah. Tak boleh berhenti. Bahkan dia ada signboard tidak dibenarkan berhenti. Bahaya. 23 jam. Tu. Rupanya sedap juga dia punya dalam jam. Tapi perit dah lepas tu. Tu pertama kali sejarah lah. Kira tu tak pernah lagi. Saya nak sebutnya dalam keadaan ni, nak berhenti memang tak boleh. Jadi kita yang berada dalam situasi, kita boleh tahulah keadaan itu. Tapi secara umumnya, kalau boleh berhenti, maknanya tidak bahaya. Mana kondisi, kita kata kondisi itu maknanya boleh. Keadaannya kita kata tidak susah, tu kena berhenti. Tak boleh. Tu jumhur ulama kata begitu. Jadi peruntukan kata boleh semaya fardu atas kenderaan ni, kira-kiranya ada tapi tidak luas. Hadis ni termasuk hadis umum ni. Sebab dalam hadis ni tak sebut semaya ke apa. Sebab tu ulama kata ni sunat ni. Sebab apa? Sebab banyak hadis lain yang mana Nabi semaya fardu ni dia turun, dia semaya di tanah ni. Baik, hadis yang kedua iaitu hadis ke-744. Jadi kalau nak detailnya rujuk semulalah kepada nota sebelum ini. Hadis yang ke-744, wa bi qala akhbarana Isa bin Muhammad qala hadatsana Ibnu Wahb qala akhbarani Yunus an Ibn Shihab an Salim an Abdullah qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli ala ar-rahilah qibala ayyi wajhin tawajjaha bihi wa yutiru 'alayha ghaira annahu la yusalli 'alayha al-maktubah. Imam Nasai dengan sanad telah meriwayatkan hadis ini daripada Abdullah. Abdullah ni Abdullah bin Umar. Anak dia riwayat ni Salim tu anak dia lah. Anak Ibnu, cucu Sayyidina Umar tu Salim tu. Salim ni kalau kita baca dalam sejarah dia ni antaralah. Dan dialah yang paling di kalangan anak-anak Ibnu Umar ni, dialah yang paling banyak berkhidmat pada ayah dia. Sebab Ibnu Umar ni di akhir usia dia buta mata. Kesal daripada peperangan tu. Bukan kerana kuat tengok TV, tak, kerana kesal daripada peperangan itu. Buta mata dia. Dan inilah disebut dalam kenyataan, Salim inilah antara yang banyak berkhidmat untuk ayah dia, Abdullah bin Umar itu. Jadi dia banyak mengambil manfaat ilmu daripada ayah dia. Misalnya ni dia riwayat daripada ayah dia. Apa ayah dia kata? Ibnu Umar kata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah salat di atas kenderaannya ke arah mana saja binatang tunggangannya menghala. Beliau telah melaksanakan salat witir di atas kenderaannya dan tidak melakukan salat fardu di atasnya. Baik. Hak ni kalau kita perhatikan dalam riwayat pertama tak sebut tu semaya fardu. Riwayat kedua ni sebut. Sebab tu setengah ulama kata hak Ibnu Umar buat tu semaya sunat. Dan Imam Nasai sendiri dalam kitab lain, ada kitab berkenaan dengan dia punya fiqh Imam Nasai lah. Imam Nasai antara yang berpendapat selarah dengan jumhur, tak boleh semaya fardu atas kenderaan kecuali dalam keadaan yang mana tidak ada pilihan. Supaya kita dalam penerbangan nak pergi ke Mekah 8 jam tu tak boleh nak berhenti terkala tu, kau naik kapal terbang tu. Lepas tu tak boleh nak arah dia punya pilot tu. Ejah lah kata ni, pukul ni kena ejah pergi kot tu lah. Tak boleh. Tu memang tak dapat tidak lah. Kena pakailah peruntukan ada tu. Gitu ya, mudah ya ni ya. Simple saja, tak ada masalah. Jangan tak semaya.
Allah hati-hati pengalaman saya orang pergi Mekah. Maya apa nak pergi Mekah dah. Oh siapa tahu lu ketemu nak pergi haji tu bukan buat umrah. Dia tak maya tu. Oh dia kata siapa sana kita qada. Muka qada kan. Dia ingat tinggal dengan sengaja pergi qada sana besar pahala. Muka qada Mekah kan. Saya kata ke dia, kata pak cik dia ramai bukan seorang ni. Ada lagi lah ni pun. 400 orang lagi dengan saya. Saya kata kerusuh dak nak mari ni. Oh dia kata wak ngaji ke dia. Terkejut gitu. Hak mana reti-reti hak muda-muda ni, salah sebut tu dak. Hak tua-tua ramai dak mai. Kita tahu lah duduk puak kita saja, kita kelih puak ni tak mai je. Lagi buat haji ni. Nak macam mana? Setelah kata tidur, dia kata tak khabar apa, dia kata. Tidurlah beja, tak maruang. Saya kata tak makan ke? 2 kali kita makan nak sampai ke Jeddah tu. Tak apalah biarlah. Tapi kok mana sebenarnya orang panggil orang mukmin muslim sebenarnya dia kena semaya. Semaya fardu. Kita nak ambil khilaf ulama ada kata dalam mazhab Syafi'i hormat waktu itu hal lain. Itu perbincangan lain. Semaya tu kena semaya, hukum mana pun. Tak apalah. Ya, cuma saya nak sebut di sini ya, maknanya kalau dalam kapal terbang tu, dalam penerbangan tu lagilah sesuai untuk kita amalkan bahawa kena semaya fardu, bukan semaya sunnah aja. Gitulah maksud dia secara ringkasnya. Jadi Imam Nasa'i dalam taujih fiqh dia inilah antara pendapat dia. Dia sesuai dengan jumhur ulama. Maknanya kebebasan untuk salat di atas kenderaan ni untuk salat sunat. Witir itu sunat. Adapun salat fardu kena berhenti. Hukum mana kena berhenti? Kecuali keadaan tidak sesuai. Keadaan tidak sesuai tu sama ada bahaya, hujan terlalu lebat nak berhenti tak boleh. Mana kalau kita nak tunggu serat hujan, nak tunggu berhenti hujan habis waktu dulu. Itu keadaan-keadaan yang kita sendiri akan alami dan kita akan tahulah keadaan kita tu macam mana pada waktu itu. Asalkan ikhlas sekarang selesai masalah dan ada ilmu. Baik, yang ketiga ni saya ringkas sebab kita bincang dah. Yang ketiga, istibanatul khata' ba'da al-ijtihad. Istibanatul khata' ba'da al-ijtihad. Nyata tersalah setelah berijtihad. Ni bab dia ni. Dia berijtihad arah kiblat. Tiba-tiba terbukti tersalah. Macam mana? Di bawah bab ini Imam An-Nasa'i telah mengemukakan satu hadis di bawah bab ini. Hadis yang ke-745. Hadis ini pun kita bincang dah sebelum ni. Wa bi qala akhbarana Qutaibah an Malik an Abdullah bin Dinar an Ibn Umar qala bainama an-nas bi Quba fi salati as-subh ja'ahum atin faqala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad unzila alaihi al-lailah Qur'an wa qad umira an yastaqbila al-qiblah fastaqbiluha wa kanat wujuhuhum ila Syam fastadaru ila al-Ka'bah. Ni cuba kita tengoklah di sini ya. Imam Nasa'i dengan sanadnya telah meriwayatkan hadis ini daripada Ibni Umar. Beliau telah berkata ketika masyarakat Quba sedang salat subuh. Ni bukan asar ni, subuh. Setengah ulama kata kih hak berlaku tahwil kiblat ni 2 kali berlaku ni. Ni berlaku pada waktu subuh. Ada yang kata begitu. Ada yang kata tak. Berlaku ni sekali saja. Yalah kita bincang dah lah sebelum ini. Jadi kata beliau, kata Ibn Umar, ketika masyarakat Quba ni lebih kurang 5 km daripada Madinah. Ketika masyarakat Quba sedang salat subuh, tiba-tiba datang seseorang lalu berkata, sesungguhnya malam tadi telah turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Quran. Baginda telah diperintahkan agar menghadap ke arah kiblat, yakni Kaabah. Lalu mereka terus menghadap ke arah kiblat, yakni Kaabah. Sebelum itu wajah-wajah mereka menghala ke arah Syam. Mereka telah berpusing ke arah kiblat. Baik. Kalau kita perhatikan Ni sebagai nak imbas kembalilah. Kalau kita perhatikan bab yang dibuat istibanatul khata', ternyata salah fil ijtihad. Kalau kita perhatikan di sini tak ada ijtihad ni dalam hadis ni. Sahabat tidak berijtihad tu. Hadis ni hadis 745 ni
Tak ada bentuk ijtihad tu. Sebab sahabat tu dia ikut Baitul Muqaddas tu kerana itulah kiblat pada waktu itu, bukan ijtihad. Kenapa Imam Nasa'i letak di bawah kesalahan nyata salah selepas ijtihad, nyata salah menghadap kiblat selepas ijtihad. Jadi tajuk tu menunjukkan menghadap kiblat tu melalui ijtihad. Sedangkan hadis ni bukan menunjukkan ijtihad tu. Lagu mana tu? Cuba tengoklah di sini saya buat secara ringkasan. Kalau nak detail tu rujuk semula lah sana. Cuba tengok. Dipersamakan hukum orang yang tidak tahu arah kiblat kemudian mereka berijtihad untuk menentukan arah kiblat dengan orang yang pada awal salat tahu dengan yakin arah kiblat lalu ternyata mereka telah tersalah, maka mereka berpusing dengan mengarah arah kiblat yang betul. Ini yang berlaku. Salah tu kerana mereka tak tahu tu hak berlaku di Madinah tu. Maknanya mereka salah tu bukan kerana ijtihad, kerana tak tahu apa yang telah berlaku. Malam tu turun ayat, ada sahabat cerita. Maknanya subuh tu sudah ikut Kaabah dah, tidak ikut Palestin tu. Tu sahabat di Kuba tak tahu. Jadi makna berlaku kesalahan adalah, tapi tidak bab ijtihad. Cuma di sini dari sudut fiqhnya, kesalahan itu kesalahan kerana tak tahu dengan kesalahan kerana ijtihad sama saja. Sama saja. Itu maksud dia. Ini dalam taujih fiqh Imam Nasa'i, dan pensyarah hadis ni pun dia sebut gitulah. Maknanya kita nampaklah di sini mana Imam Nasa'i nak ayatnya tersalah dalam ijtihad langsung tak berdosa. Mana ijtihad ni kerana tak tahu arah kiblat. Kita bincang dah ijtihad ni mana kesungguhan untuk mengetahui arah kiblat. Jadi kesungguhan tu dengan cara apa? Gunalah kaedah-kaedah yang misalnya kita kalau orang tahu dia arah bintang dia tengok, dia ada ilmu tentang bintang dia tengok. Ataupun dia tahu arah angin kau, dia tahu dia ada ilmu tentang tu. Tiba-tiba tersalah. Tak apa tu. Jadi bila tahu dia kena pusing, dia tak boleh biarkan begitu. Hakih yang berlaku pada sahabat Quba ni, mereka tak tahu telah berubah kiblat sebab berlaku semalam. Gitu. Jadi Imam Nasa'i ayatnya kesalahan ijtihad dengan kesalahan kerana tak tahu sama saja. Tindakannya sama. Apa dia? Perbetulkan secara on the spot lah, secara mubasyarah. Selalu kena betul lalu. Tak boleh tunggu. Tak apalah. Enggak salah-salah dah. Dia pun terus maya. Nanti maya zuhur pula atau maya asar kita betul. Dah kena betul lalu. Sebab ni berkait dengan perkara yang menjadi syarat sah. Tak apalah. Masuk bab yang keempat Masuk bab yang keempat. Ni sutrah musalli. Ni. Baik, sebelum kita bincang hadis ni, yang saya tidak catat di sinilah. Yang tidak saya catat di sini, rasanya tak tulis di sini. Ada setengah ulama dia kritik tajuk ni. Dia kata sebenarnya kalau nak kira hak molek lah. Sebabnya dalam kalau dalam Sahih Bukhari dia tidak letak sekali, dia ambil bab lain pula. Misalnya bab kiblat, selepas tu bab sutrah. Sutrah ni berkait dengan kiblat juga. Bila kita nak mayar ada kiblat, sutrah tu letak arah kiblat tu lah. Dalam Sahih Bukhari dia letak bab berkenaan dengan sutrah. Kalau kita tengok dalam itulah kena lihat pada lampiran, itulah lampiran yang kedua tu. Kita tengok lampiran yang kedua tu, Kitabul Qiblah. Jadi seolah-olahnya nombor 4 muka surat 3 tu, Sutratul Musalli. Itulah kita nak bincang ni. Kalau kita tengok di sini seolah-olah Imam Nasa'i ni dia letak tu maknanya betul-betul di bawah Kitabul Qiblah. Jadi ulama kata kalau Imam Bukhari dia tidak buat gitu. Dia buat khusus abwabu sutratil musalli, bab yang menyentuh tentang sutrah musalli. Seolah-olahnya sutrah ni agak diletak dalam kita kata tajuk berlain ni. Sebab dia bukan menyentuh kiblat secara langsung, tidak. Tapi betul lah di bawah kiblat. Tapi jadi maksudnya dalam Sahih Bukhari itu sutrah musallim dia ada bab lain pula. Dia ada tajuk kecil pula di bawah sutratul musalli. Sedangkan kalau kita lihat dalam kitab ni bab sutrah tu macam dia duduk di bawah Kitabul Qiblah. Kalau dalam Sahih Bukhari tentang sutrah, sebab sutrah ni dia banyak tajuk.
Ada beberapa tajuk. Setengah ulama dia kata hak tu lebih sesuai, hak Imam Bukhari buat tu lebih kemah lah, lebih kemah, sepatutnya gitu. Tak apalah itu kritik, kayak sengaja saya sebut tu, ada ulama kritik. Tak apalah, kukuk mana pun perbincangan sama saja. Baik. Di bawah bab ini mana Imam Nasai kemukakan satu riwayat kita baca lah ni. Sutrah musalli. Ni tajuk penting ni. Dalam bab semaya bukan main-main. Kalau orang faham ni, dia tak akan semaya tu depan pintu nak tubik. Dia tak akan semaya kalau dia tahu. Kalau dia faham molek ni tak semaya tu tempat orang lalu. Dia kejah di ruangan yang sesuai. Tu. Baik, hadis yang ke-746. Wa bi qala akhbarana al-Abbas bin Muhammad ad-Duri. قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا حيوة بن شريح عن أبي الأسود عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك عن سترة المصلي فقال مثل مؤخرة الرحل. Imam Nasai dengan sanad telah meriwayatkan hadis ini daripada Aisyah radhiyallahu anha. Beliau telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah ditanya semasa peperangan Tabuk berkenaan dengan sutrah musalli. Baginda menjawab seperti kayu pelana unta. Ni saya terjemah kayu ni berdasar kepada satu huraian ulama. Pelana unta ni dia diperbuat daripada kayu. Kemudian dibalutlah dengan kita kata cushion tu daripada apa ni kita kata kulit. Ada setengah tu dia tidak sebut kayu, tapi ramai juga yang sebut kayu, jadi saya ambil terjemah tu. Jadi mu'khiratir rahli ni pelana, sebab pelana kuda tu setinggi mana? Kalau kita letak atas lantai, tak sampai pun satu hasta. Nah, sebab tu setengah ulama kata lebih kurang 1/3. Mana sejengkal kita kata. Tak apa dah. Tak apalah, cuba kita tengok di sini. Jadi dalam hadis ni sebut bila ditanya Nabi dalam peperangan Tabuk tu, mana nak letak sutrah tu? Maknanya setara mana tinggi sutrah tu? Tapi keledar boleh lah kah? Engkau tak ada pelana unta kita lah ni. Tapi keledar boleh kah? Beg laptop tu boleh kah? Nak buat sutrah? Boleh. Tak apa, kita tengok selepas ni. Tapi di sini dalam hadis bila ditanya, Nabi kata kadar dia seperti mukhiratir rahli, pelana unta. Tak kira lah buat dengan kayu ke apa, tak kira lah. Baik. Perbincangan dan pedoman hadis yang pertama, hadis Aisyah radhiyallahu anha adalah sahih dan telah diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab sahihnya. Yang kedua, Imam Nawawi menyebutkan dalam Syarah Muslim, ni ada, boleh tengok sendirilah jilid 4 muka surat 216 hingga 217. Kata Imam An-Nawawi, hadis ini menunjukkan hukum sunat meletakkan sutrah di hadapan musalli dan kadar tingginya adalah pelana unta, iaitu kadar 1/3 hasta. Akan tercapai maksud sutrah dengan meletakkan apa sahaja objek di hadapan musalli. Namun Imam Malik rahimahullah mensyaratkan kadar sutrah adalah ketinggian mata lembing. Mata lembing ni agak tinggi ni sejekal lebih kurang sekaki lah tak? Sekaki lebih kurang gitulah. Sebab mata lembing ni pun kadar dia tak tetap. Mana kadar secara ala sabili takdir, secara andaian. Sebab tu saya kata kalau tak tapi keledar apa boleh dah tu. Tak beg laptop ke depan boleh dah tu. Kalau tak ada, enggak kita ni masjid ni mana tiang apa. Kita kebijalah akan datang. Boleh ke ada orang depan kita tu jadi sutrah? Boleh. Kita nak main sunat, kita pergi duduk belakang orang main sunat, dia tu jadi sutrah kita. Misalnya, boleh. Kita kata apa buat gitu, cari dia. Tak nak ayat boleh. Nak cari dia, carilah. Dinding kau. Baik. Jadi kalau mengikut Imam Nawawi, dia kata berdasar pada hadis ini ulama perluaskan isu ini, kita guna apa saja pun boleh. Bahkan letak sesuatu pun boleh. Lepas ni bincang, kalau tak ada sesuatu buat garis atas pasir pun boleh dah. Letak telefon kau, tapi beringat sikit letak telefon tu. Takut ada budak-budak tu kat nyambil sutrah tu lepek gitu. Buat lagi sutrah. Mengguna telefon. Kena berhati-hatilah. Barang-barang berharga ni tu atas pandang-pandang kita lah. Cuma kita akan bincang selepas ni. Tapi kukuk mana pun pada pandangan Imam Nawawi, mana boleh apa saja pun, tidak semestinya seperti pelana unta, tak apa saja pun boleh. Tapi Imam Malik dia lebih melihat kepada, bagi Imam Malik dia kata hadis ni menjadi penentu kadar yang paling minimal lah. Kena setara tu.
Baik, yang ketiga, para ulama menyebutkan hikmah disyariatkan sutrah adalah dengan tujuan mengawal pandangan mata agar tidak bebas melihat melebihi sutrah, dan juga menghalang, yakni sebagai peringatan agar tidak sewenang-wenang melintasi ruang hadapan musalli itu. Jadi kita kan bila kita nak lalu kita tengok ada sutrah, kita pun jadi berhati-hati. Itu tujuan dia. Dan bagi musalli itu sendiri, dengan ada sutrah tu dia ada peringatan juga. Mana mata dia tu dia akan tahu. Sebab sutrah ni dia letak di hadapan tempat sujud. Misalnya kita sujud sini, jadi ulama kata lebih kurang sejengkal ataupun sasta depan tu tempat sutrahnya. Maknanya depan sikit daripada tempat kita sujud tu. Tujuan ni supaya kita fikirlah untuk khusyuk dalam semaya. Sebab mata kena lihat pada tempat sujud. Jadi dengan ada sutrah tu dia memberi peringatan kepada kita dan orang yang nak lalu depan tu. Maknanya seseorang itu kalau dia nak lalu depan sutrah tu tak apa, tapi dengan ada sutrah tu dia akan lalu lebih jauh daripada tu. Tu hikmah dia ni. Yang keempat, para ulama berbeza pandangan dalam menentukan hukum meletakkan sutrah. Ada yang mengatakan sunat dan ada yang mengatakan wajib. Tapi jumhur ulama mengatakan sunat. Tapi ada yang kata wajib. Qadhi Iyad berdalilkan hadis bab bahawa tidak memadai bagi seorang musalli membuat garisan sebagai sutrah. Taklih dia kata. Sebab Nabi ni dalam hadis ni orang tanya Nabi kadar sutrah tu mana hak minimal lah. Nabi kata sekadar mu'khiratil rahl, sekadar pelana unta. Jadi beliau menyebutkan, yakni Qadhi Iyad, walaupun ada hadis yang menyebutkan perkara itu, dan Imam Ahmad berpegang dengan hadis berkenaan. Sebab Imam Ahmad antara ulama yang kata buat garisan boleh dia. Misalnya kalau kita salat di padang pasir, kita buat gitu. Ataupun di tanah kita ambil kayu, kita buat gitu. Sebagai garisan. Tu boleh dah. Imam Ahmad pegang tu. Dia pegang hadis ni lah. Hadis riwayat Imam Abu Daud tu. Tu. Tapi Qadhi Iyad kata tak boleh. Sebetulnya kata Qadhi Iyad hadis berkenaan dhaif. Bawah ni saya akan bincang secara ringkas. Imam Malik dan para fuqaha tidak berpendapat memadai bersutrah dengan hanya buat garisan. Imam Malik dan juga para fuqaha kata tak memadai. Melalui hadis ini Nabi SAW menjelaskan kadar minima bagi sutrah sebagai menjawab soalan orang yang bertanya. Kalau ada kelonggaran bagi kadar yang kurang daripada itu, pasti Nabi menjelaskannya dalam jawapan berkenaan. Kukuk mana pun mengikut ulama, pendapat yang lebih ramai kata boleh dengan garisan kalau tidak ada sesuatu, tidak ada objek lain yang lebih tinggi kadar dia, pakai garis gitu boleh. Maknanya tetap kena ada sutrah itu. Kukuk mana pun sunat lah, sebab tu saya sebut. Tapi kena ingat ulama yang mengatakan sunat, jumhur ulama kata sunat itu dari hukum. Tapi kalau kita tanya orang yang kata sunat, apa hak terbaiknya mana? Memang dia kata kena letak. Dari sudut baik itu lain. Ni nak letak hukum wajib ke, sunat ke macam mana? Sebab ada yang kata kalau tak letak tu makruh. Ada juga. Sebab itulah bagi saya setakat apa yang saya baca rujuk dalam beberapa kitab lah, kitab fiqh dan sebagainya, sebenarnya semua ulama terima yang terbaik adalah ada sutrah. Itu yang terbaik. Yang keenam, Imam Nawawi berkata hadis garisan ni saya terjemah ni mudah supaya kita mudah faham dalam perbincangan tentang sutrah ni. Bila kata hadisul khatti, mana hadis garisan, hadis riwayat Imam Abi Daud yang menunjukkan bahawa sutrah ni kalau kita buat garisan pun sudah cukup dah, sudah dapat sunnah dari situ tu. Ni saya untuk mudahnya hadis garisan ataupun hadisul khatt. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud, Imam Abu Daud. Dalam hadis berkenaan ada unsur dhaif dan unsur ittirab. Ada khilaf pada kalam Syafi'i, Imam Syafi'i lah dalam isu ini. Dalam Sunan Harmalah, Harmalah ni nama tokoh besar ashab Imam Syafi'i. Maknanya pendukung kuat lah, anak murid Imam Syafi'i lah dia ni. Tapi dia lebih rendah daripada kedudukan Al-Muzani, Ar-Rabi' tu. Tapi dia ni kibarul ulama ni, hebat dia ni. Dalam Sunan Harmalah tu dia kumpulkan mana kenyataan Imam Syafi'i. Jadi dalam Sunan Harmalah dan qaul qadim Imam Syafi'i, beliau mengatakan elok bagi dia molek. Molek buat mana kalau tak ada benda lain kita buat garisan itu molek boleh. Namun perkara ini dinafikan oleh Al-Buaiti, ni tokoh besar juga ni dalam mazhab Syafi'i. Dia kata Imam Syafi'i tak berpendapat gitu. Kok mana pun jumhur tokoh ulama mazhab Syafi'i menganggap elok membuat garisan sebagai sutrah. Cumanya dari segi perinciannya kalau tidak ada objek lain.
Bahkan hadis mu'khiratul rahib tidak boleh menjadi dalil yang membatalkan hadis khat yang disebutkan oleh Imam Abu Daud tu. Ini kata Imam Nawawi. Baik, tak apalah. Kita nak bincang hadis ini secara ringkas. Ini secara ringkas saja. Dia sebenarnya bersambung tu. Tapi oleh kerana saya tak sempat nak habiskan, dia punya tak apalah. Saya nak sebut begini saja di sini. Jadi satu soalan timbul di sini. Bagaimana status hadis khat yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud? Hadis khat yang dimaksudkan adalah hadis yang diriwayatkan oleh, sebenarnya muka surat 8 tu rasa ada tak? Ada? Bahawa saya ni tak ada. Waktu pelik tu. Tak apalah, saya baca setakat ni lah. Lepas tu kita bincang pada minggu hadapan. Macam mana boleh tak ada saya ni? Sepatutnya ada tu. Ringkasnya begini ya. Hadis khat ni hadis yang diriwayatkan oleh Imam Daud. Kita bincang minggu hadapan lah. Saya ni tak ada di sini. Setakat nombor 7. Sepatutnya ada tu. Boleh pinjam tu. Macam mana boleh tertinggal? Okey, bagaimana status hadis khat yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud? Ini panjang ni. Etiubi bincang sampai 5 muka surat ni. Cuma saya tidak bincang sedetail itulah. Saya cuba ringkaskan. Hadis khat, yakni hadis yang menunjukkan harus menjadikan garisan di tanah itu sebagai sutrah. Itu makna hadis khat. Hadis khat yang dimaksudkan adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dalam kitab sunannya. Beliau menyebutkan, ni terjemahan ni, saya tidak kemukakan teks Arab. Kata Imam Abu Daud, Musaddad telah meriwayatkan kepada kami. Beliau berkata, Bishr bin Al-Mufaddal telah meriwayatkan kepada kami. Beliau berkata, Ismail bin Umayyah. Ini punca hadis ni bermasalah ni. Tu saya buat garisan ni, kita akan bincang selepas ni. Jadi kata Bishr bin Mufaddal, dia kata Ismail bin Umayyah telah meriwayatkan kepada kami. Beliau berkata, Abu Amr bin Muhammad bin Huraith, beliau telah mendengar daripada datuknya Huraith. Beliau tu siapa? Abu Amr. Muhammad tu ayah dia. Hak kata datuk dia tu nama Huraith tu. Baik. Beliau telah meriwayatkan daripada Abu Hurairah bahawa Rasulullah SAW telah bersabda, apabila seseorang kamu hendak mendirikan salat, maka letaklah sesuatu di hadapannya. Jika tidak didapati sesuatu untuk diletakkan di hadapan, maka pacakkan tongkat. Tak kira tongkat tu panjang ke tak kira lah. Jika tidak ada tongkat, maka buatlah garisan di hadapan itu. Jika dibuat begitu, maka tidak ada sesuatu yang lalu di hadapannya yang boleh mencacatkan salatnya. Mencacatkan salat ni saya terjemah daripada inqita'us salah. Terputus salat. Ulama kata tak ada berkat, kurang pahala, kurang kualiti. Tu kesal dia. Jadi kalau letak sutrah tu, walaupun garisan pun, kira-kiranya salat dia tu kira-kiranya tidak akan cacat lah. Nabi kata begitu. Hadis ini telah dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah, Ibnu Hibban dalam sahihnya dan juga Imam Baihaqi. Baik, cuba kita tengok. Ini riwayat ni Abu Daud ni. Imam Abu Daud sendiri sebut pandangan Ibnu Uyainah ni Sufyan lah. Sufyan bin Uyainah tentang hadis ni. Dia awak mari hadis ni. Lepas tu dia kata, Ibnu Uyainah kata tentang hadis ni, kita tidak dapati ada mana-mana sumber riwayat lain yang boleh menguatkan hadis ni. Maknanya bagi Ibnu Uyainah hadis ni dhaif. Apa sebab dhaif tu bawah tu saya sebutlah. Hadis ini hanya datang dalam sanad ini sahaja, kata Ibnu Uyainah. Hadis ini dianggap lemah dan telah berlaku ittirab oleh ulama hadis, dan kerana faktor jahalah, yakni ulama hadis tak kenal siapa Abu Muhammad bin Amr dan datuknya iaitu Huraith. Jadi Abu Muhammad ni bin Amr salah seorang perawi hadis ni. Lepas tu dia ambil hadis ni dengan datuk dengan Huraith. Siapa mereka ni? Huraith ni siapa? Mana ahlu jarhi wa ta'dil tak kenal. Bila ulama hadis tak kenal, mana hadis jadi dhaif lah. Tak apalah, cuba kita tengok ni saya sebut. Hadis ini didhaifkan oleh Sufyan bin Uyainah, Imam Syafi'i sendiri, Imam Baghawi dan tokoh-tokoh ilmuwan Islam yang lain. Sudut ittirab. Ittirab ni makna sanad dia tu tak tetap, kadang-kadang begini, kadang-kadang begini. Sebabnya sanad dia banyak ni. Sanad dia banyak ni maksudnya hak Imam Abu Daud sebut tadi tu kira-kiranya sanad tu sama, cumanya hak punca masalah, hak berkait dengan Ismail tadi. Hak dah saya buat garis Ismail bin Umayyah, hak berkait dengan dia tu. Tu.
Jadi sudut ittirab mana tak tetap sanad tu. Boleh dilihat dari dua sudut. Hak ni saya petik dalam kitab syarah tu lah. Cuma saya tengok dalam internet, bila kita type ni boleh cek sendiri lah. Kalau boleh bahasa Arab lah. Kita letak nama Abu Muhammad bin Amr bin Hurais tu. Kita type tu, dia kemuka dengan lengkap. Lebih detail lagi. Sini saya ringkaskan. Baik, sudut ittirab maknanya sanad tu tidak konsisten. Ada begini, boleh dilihat dari dua sudut. Yang pertama, guru kepada Syekh Ismail bin Umayyah. Maknanya hadis ini sumber ambilan Ismail. Hak saya buat garis saya, dia ambil daripada siapa? Ismail ni. Dia ambil hadis daripada siapa? Guru dia tu siapa? Hak tu dikatakan majhulul hal tu. Baik. Ada riwayat yang menyebutkan Abu Amr bin Muhammad, Abu Muhammad bin Amr, dan ada yang menyebutkan Abu Amr bin Hurais atau Hurais bin Amr. Hak mana sah? Hak mana sah guru kepada Ismail? Bila kita kecek tetes anak, bila sebut guru ni maknanya hak dia ambil hadis dengan orang tu apa yang guru dia lah. Walaupun dia ambil sah hadis pun. Jadi guru dia ni ada kata nama Abu Amr, ada kata nama Abu Muhammad, ada kata nama Abu Amr bin Hurais. Hak tadi Abu Amr bin Muhammad, ada kata Hurais bin Amr. Hak mana sah? Itu maksud ittirab tu tak tetap. Gini, hak ni gini, hak mana sah? Dari sudut tu. Dari sudut yang kedua, guru kepada guru Syekh Ismail ni. Tadi guru Ismail bin Umayyah. Ni guru kepada guru dia siapa? Dia ambil dengan guru dia tu ambil dengan sekali lagi. Siapa guru pada guru dia tu? Ada kata datuknya, iaitu Hurais tu. Guru kepada guru Syekh Ismail ni, datuknya adalah datuk dia, iaitu tu bukan adalah, iaitu Hurais. Ada kata Ammar bin Hurais, dan ada yang menyebutkan ayahnya, iaitu Hurais. Tu guru kepada guru Ismail. Hak mana sah? Tak jelas tu. Bila tak jelas, ulama kata ni dia panggil ittirab. Kerana ittirab itulah. Jadi sebenarnya apa kesan ittirab tu? Menyebabkan jadi ulama hadis tak tahu siapa sebenar. Tak tahu tu dia panggil majhulul hal lah. Bila tidak diketahui secara tematik, hadis ni jadi lemah. Tak boleh pakar. Bahkan yang lebih dahsyat lagi, cuba tengok nombor 8 tu. Para ulama istilah. Tu. Ni istilah ni mana panggil ulama yang bicarakan tentang ilmu usul hadis, ilmu mustalah hadis, itu ulama istilah. Bila mereka sebut istilah ittirab sanad, dia buat mari hadis ni sebagai contoh. Parah tu. Para ulama istilah telah menjadikan contoh hadis ini sebagai contoh hadis ittirab sanad. Jadi bila nak ayatnya hadis yang jadi lemah kerana sanad dia tu tak jelas gini, ni contoh dia mari. Ulama istilah. Tu maknanya berat hadis ni. Sebab tu lah boleh katakan ulama kata hadis ni memang dhaif ni. Setengah kata dhaif jiddan, tak boleh nak pakarlah. Begitu. Tapi kukuk mana pun ialah ada yang tarjih kata dak, walaupun tak peringkat sahih pun, tapi makna tidaklah, kalau tak siapa sahih pun tidaklah siapa peringkat dhaif, ada kata begitu. Tetapi kena ingat, ni saya tak sebut sini, Ahmad Syakir, Profesor Dr. Ahmad Syakir, dia bincang dengan panjang lebar, dia kata tak boleh pergi. Kita nak kata tidak dhaif, tak boleh hadis ni. Cuma saya tak bawa lah kenyataan itu. Cuma saya baca tengok panjang tak dia bincang tu, hampir 2 muka surat lebih. Kukuk mana pun dia simpulkan hadis ni memang dhaif kerana ittirab, dan kesan dia jadi majhul perawi tu. Jadi sebab itulah kalau Imam Syaukani sendiri dia kata wajib sutrah. Tapi sutrah pun sutrah dengan kadar yang disebut dalam hadis tadi lah. Seperti mana Qadhi Iyad kata, hak Nabi sebut tu bila ditanya tentang sutrah, riwayat Aisyah tadi. Bila ditanya sutrah ketika peperangan Tabuk, tanya sutrah tu, tanya kadar tu. Sebab tu Nabi sebut kadar dia seperti mukhiratir rahl, kadar pelana unta. Sebab tu saya kata kalau topik lidah tu boleh dah. Bahkan Imam Malik letak syarat kena tahap tu paling kurang baru jadi sutrah. Sebab tu ada setengah sahabat dalam riwayat, kalau tak ada kabur satu daripada pasir, dia longgok pasir buat biar jadi tinggi.
Dia tak depan jadi macam pusu lah. Dia timbul pasir jadi tinggi baru dia semaya. Bapa nak ambil sunnah tu. Jadi tempat kita ni lamanya ambil habis dia punya kain sejadah tu dah. Dia longgok tak depan. Dah lah cari tiang, ada dah dini, ada tak ada masalah tempat kita ni. Dia sebenarnya ada lagi perbincangan lain. Sebab ada dalam riwayat Nabi tak guna sutrah tu. Tu punca yang ulama kata tidak wajib tu. Jadi hadis tu kalau mengikut setengah ulama, hadis tu dia tak timbul sebab kena ada sutrah. Sebab dia solat di padang yang luas, di pada pasir, mana tak ada kemungkinan orang lalu di situ. Jadi tak perlu sutrah waktu dia, orang tak lalu. Lepas tu sahabat pun semua duduk belakang Nabi semaya. Ada ulama kata begitu. Jadi hadis tu menjadi punca, setengah ulama kata tak boleh nak kata wajib. Hak kata wajib tu dalam keadaan yang kemungkinan ada orang lalu. Tapi kukuk mana pun semua ulama kata kalau kita letak memang boleh sunat tu. Begitulah. Baik, insya-Allah untuk minggu hadapan tu kita akan bincang bab yang kelima. Bab yang kelima, kalau tengok dalam lampiran yang kedua tu, kita boleh tengoklah situ bab yang kelima untuk minggu depan kita akan bincang muka surat 3 tu. Al-amru bid-dunu minas sutrah. Perintah supaya berada dekat sutrah. Perintah supaya berada dekat sutrah. Itu kita bincang minggu hadapan insya-Allah. Jadi saya setakat itulah dulu. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.